Okey. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia ada membawakan hadis-hadis berkaitan dengan lalat. Lalat ni juga disebutkan oleh Allah dalam Quran. Contoh ayat ni kan, ada berkenaan lalat. Kalau tuan-tuan perhati, ada ulama-ulama menghimpunkan berapa jeniskah binatang yang Allah sebut dalam Quran. Ulama menghimpunkan ada 21 jenis binatang yang Allah rakamkan nama binatang ni dalam Quran. Contohlah kita kata, ada semut, ada lebah, ada labah-labah, ada kuda, ada barol, ada himar, ada babi, ada anjing, ada kaldai, ada gajah, ada singa ke apa ke, termasuklah lalat. Ada 21 jenis yang Allah rakam dalam Quran. Jadi bila kita sebut tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan binatang tadi ni, Imam Ahmad bin Hanbal ni merujuk kepada pengasas dan pendiri mazhab Hambali, salah seorang tokoh besar imam mazhab yang 4 tu. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Umarah bin Al-Qa'qa', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah secara marfu'. Itu dia punya sanad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu yang sama seperti ciptaanku? Maka hendaklah dia menciptakan sama seperti ciptaanku. Dia sebut 3 benda. Try kalau nak cipta sama macam aku. Pertama ialah zarrah, yang kedua zubabah, yang ketiga habbah. Pertama Allah cabar suruh cipta apa? Zarrah. Zarrah ni apa? Kita sebut faman ya'mal misqala zarratin syarran ka khairan yarah, tu zarrah, satu biji yang cukup kecil. Zarrah ni kalau dalam istilah kita sebut atom, kita sebut molekul, sesuatu yang tidak ada nilai. Bila saya kata satu yang tak ada nilai, bukan dia tak ada harga. Dia beza. Nilai yang saya nak maksudkan bukan dia tu tak ada harga. Bila dia tu makhluk ciptaan Allah, dia tetap ada harga dan keistimewaan. Maksud tak ada nilai ni macam ni. Kalau ambil zarrah tu sebiji, ambil kilogram kita, letak benda tu, dia tak naik sikit pun. Kalau Abang Hussein satu zarrah, Abang Hussein kilo, Abang Hussein tu 5 kilo naik walaupun satu zarrah. Tak, maksud saya tak bernilai tadi bukan tak ada harga. Tak bernilai tadi tak boleh nak buat nilai, nol. Bubuh satu zarrah tu tak berganjak sikit pun meter kita tu. Tak ada nilai, tak boleh nak buat nilai dia tu. Maksudnya kecil sangat. Kalau nak sangat buat benda tu. Satu je. Mampu ke tak mampu? Tak mampu. Yang kedua zubabah. Zubabah zubab lah. Lalat. Buat lalat. Kecil juga, tak boleh juga. Habbah, satu biji benih. Tak kira lah biji benih apa tu. Biji benih hak kita ni, biji sawi ke biji sayur tu, sayur ni pun, cuba buat satu biji, juga tak akan mampu. Selain Imam Ahmad, Imam Ibnu Katsir bawa satu lagi riwayat daripada Asy-Syaikhan. Syaikhan dalam ilmu hadis merujuk kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur periwayatan yang sama. Daripada Umarah bin Qa'qa', daripada Abu Zur'ah, daripada Abu Hurairah. Rasulullah kata apa? Bukhari Muslim, hadis sahih. Wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu zarratan falyakhluqu syu'airatan. Sama juga lebih kurang makna dia. Siapakah yang lebih zalim dari seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu sama seperti ciptaanku? Maka hendaklah dia menciptakan falyakhluqu zarrah. Zarrah juga. Satu lagi syu'airatan. Syu'airah, belajar ilmu saraf, tasrif ni atas wazan apa? Wazan tasghir kan? Tasghir. Benda tu sebenarnya syair. Syair tu satu biji gandum. Bila syu'airatan, biji gandum hak paling kecil. Cuba try buat. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Cabaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dha'ufat talibu wal matlub. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Hak penyembah tu pun lemah,
yang disembah tu pun lemah. Tapi dalam bab ini ada dua khilaf, perbahasan daripada ulama, apakah maksud at-talib, apakah maksud al-matlub. Imam Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata at-talib tu berhala, wal matlub tu lalat. At-talib berhala, wal matlub lalat. Dan ini jugalah pandangan dan pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tokoh tafsir period mutaqaddimin yang kita sebut Imam Tabari itu. Tafsir Tabari, dia juga mengambil pegangan Ibnu Abbas atas dasar condition zahir ayat tu, konteks ayat tu. Tetapi Imam As-Suddi dan imam-imam yang lain mengatakan at-talib tu merujuk kepada penyembah berhala, wal matlub tu merujuk kepada berhala yang disembah. Dan inilah kaul jumhur ulama. Penyembah dan yang disembah dua-dua amat lemah sekali. Baik, at-talib Allah gunakan, wal matlub. Indahnya seni bahasa Al-Quran ni, walaupun at-talib wal matlub, tapi terjemahan dia penyembah dan yang disembah. Kalau kita nak bagi dekat dengan bahasa Arab, patut kena guna kalimah al-abid wal ma'bud. Kan kalau kita kata abid apa dia? Penyembah, wal ma'bud yang disembah. Tapi Allah guna at-talib. Indahnya at-talib apa maksud dia? Kita selalu sebut talibul ilmi. Talibul ilmi apa maksud dia? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, pelajar. Talib dalam bahasa Arab penuntut, orang yang menuntut, orang yang meminta. Tengok indahnya seni bahasa Al-Quran. Allah guna talib kepada penyembah tadi. Termasuk kita semua sebenarnya. Unsur yang Allah jadikan kita sebagai manusia ni ada sifat kekurangan dan kelemahan dia. Bila manusia ciptaan Allah ni dia sedar diri dia ni kurang, dia ni lemah, jadi dia perlu ada sifat menuntut sesuatu, meminta sesuatu daripada zat yang lebih agung daripada dia. Faham maksud tu? Jadi contoh kita kata, kita ni adalah manusia yang bersifat fakir dan miskin. Fakir tu kelemahan dan kekurangan, miskin pun kelemahan dan kekurangan. Bila itu sifat kita, maka kita ni suka nak menuntut ataupun meminta daripada zat yang maha kaya. Bila kita ni selalu sakit kepala, sakit badan, selalu sakit-sakit, itu sifat kelemahan dan kekurangan, maka kita akan meminta kepada zat yang maha menyembuhkan. Kalau kita ni selalu ada kesempitan hidup, kita akan minta dan menuntut kepada zat yang maha luas pemberian rezekinya. Kalau kita ni maha jahil, maha tak tahu apa, kita akan minta kepada yang lebih maha berilmu, maha alim. Jadi itulah sifat dan kekurangan manusia. Siapa-siapa pun dia akan bersifat at-talib. Dia akan menuntut sesuatu, minta sesuatu daripada yang lebih hebat, lebih besar dan lebih agung daripada dia. Ni yang jadi masalahnya, dia pergi minta dengan siapa? Sepatutnya kita minta dengan hak tadilah, hak lebih. Yang jadi masalahnya, Allah kata amat lemah jugalah yang disembah tu, yang dituntut tu. Tolonglah bagi aku macam ni. Dia minta depan kawan tu, tolonglah aku hak sakit jadi sihat, hak miskin jadi kaya, hak jahil jadi alim. Dia bukan minta kat Allah, dia pergi minta depan patung berhala. Patung tu pula tak boleh nak buat apa. Jadi dua-dua lemah. At-talib pun lemah, yang dituntut tu pun lemah. Faham betul-betul? Okey.